dan salam sejahtera. Saya Muhammad Rizal dan Nur Abidin. Saya merupakan pegawai penolong daftar kanan di Pusat Pengurusan Akademik ataupun Akademik UKM, dan saya merupakan pegawai yang bertanggungjawab bagi urusan pendaftaran pelajar yang merujuk kepada pendaftaran khusus pelajar. Okey, sebelum tu pakai mask dulu dan jom ikut saya ke pejabat saya. Di bawah pengurusan proses wazah di Akademik UKM, kita ada 3 pecahan unit yang lebih kecil, iaitu unit pengambilan di bawah Encik Azmi Mahat, unit pendaftaran dan penjadualan kuliah iaitu di bawah saya, dan juga unit peperiksaan dan juga pengijazahan iaitu di bawah Encik Suhaida Abdul Rahman. Antara fokus utama di bawah unit pendaftaran dan penjadualan kuliah ini adalah: 1. Pendaftaran khusus, pemindahan kredit, gantung pendaftaran ataupun tangguh pengajian, dan juga yang terakhir sekali penjadualan kuliah. Di bawah unit proses ini, kita punya sumber rujukan kita adalah peraturan Universiti Kebangsaan Malaysia dalam kurungan pengajian sarjana muda pindaan tahun 2020. Di dalam peraturan ini telah dinyatakan tentang syarat-syarat untuk pendaftaran khusus, apa yang dibenarkan, apa yang tidak dibenarkan, dan juga penurunan kuasa daripada senat lah. Di bahagian pengurusan proses wazah, kita memang sangat menggunakan sistem maklumat pelajar iaitu SMP. Kalau di peringkat pelajar boleh mencapai SMP web, dan di peringkat akademik dan juga di peringkat fakulti, capaian adalah melalui SMP client. Melalui sistem SMP client inilah di pihak akademik kita akan menetapkan parameter bila waktunya untuk penawaran khusus, bila waktunya untuk daftar, untuk tambah guru khusus, dan bila waktunya untuk buat pengesahan peperiksaan. Di peringkat akademik kita akan tetapkan parameter tarikh-tarikh berkenaan, dan untuk urusan pendaftaran khas daripada fakulti dan juga daripada akademik juga melalui sistem SMP web ini tersebut. Setiap sesi akademik ataupun klinik akademik kita ni, kita ada 2 semester panjang yang wajib diikuti oleh setiap pelajar tertakluk kepada tempoh pengajian masing-masing, dan juga 1 semester pendek iaitu semester 3 ni adalah optional, jadi tidak diwajibkan, kecuali bagi beberapa fakulti lah, ada fakulti yang mewajibkan semester 3. Secara ringkas, tempoh bagi setiap semester adalah selama 14 minggu untuk minggu perkuliahan, 1 minggu untuk semester break pertengahan semester, 1 minggu untuk minggu pulang kaji pengajian, dan 3 minggu untuk minggu peperiksaan. So total dalam 19 ke 20 minggu. Dan selepas itu pelajar akan cuti semester break selama 4 minggu dalam tempoh 1 semester lah. Untuk setiap semester akan ada beberapa tempoh yang penting bagi setiap pelajar, iaitu minggu pendaftaran awal khusus. Minggu pendaftaran awal ni akan berlaku pada semester sebelumnya. Contoh macam sekarang ni adalah semester 1 2021-2022. So kita telah buka minggu pendaftaran awal bagi semester 2 yang akan datang. So pelajar kena buat pendaftaran awal ini. Seluruhnya akan berlaku pada minggu ke-13 ataupun minggu ke-14 pada semester yang inilah, minggu yang sebelumnya ni. Dan selepas itu, bermula pada semester yang baru, pada minggu pertama hingga minggu kedua, pelajar akan dibenarkan untuk menambah ataupun menggugurkan kursus dalam tempoh 2 minggu tersebut. Dan bermula pada minggu ketiga hingga minggu keempat, pelajar hanya boleh gugur sahaja, pelajar tidak boleh lagi menambah kursus. Dan seterusnya pada minggu kelima, pelajar diberi peluang untuk menarik diri. So bila pelajar menarik diri, dia akan appear dekat dia punya transkrip dia nanti, grade TD, iaitu tarik diri. Dalam tempoh minggu pertama hingga minggu kelima, fakulti dibenarkan untuk mendaftarkan kursus kepada pelajar secara manual, iaitu pendaftaran kursus kes khas. Dan setiap pelajar diminta untuk membuat pengesahan kursus sebanyak 2 kali. Kali pertama adalah pada minggu yang kelima, dan jika pelajar tidak buat pengesahan ataupun pelajar terlupa buat pengesahan, dia akan jadi automatik sah. Untuk pengesahan kali kedua adalah pengesahan sebelum masuk peperiksaan. Ini wajib. Kalau pelajar tidak buat pengesahan ini, maka pelajar akan dikena denda sebanyak RM15. Sebab melalui pengesahan exam ini, sebelum kita akan keluarkan jadual peperiksaan pelajar kena pastikan ini adalah kursus yang telah diikuti. So
memastikan semuanya in order, semuanya adalah seperti yang dia belajar pada semester tersebut. Dan jika ada sebarang kesilapan teknikal ataupun ada ralat di mana-mana, pelajar akan maklumkan kepada akademik untuk tindakan seterusnya lah. Okey, saya berbalik semula kepada semester 3. Semester 3 ni macam saya cakap tadi, ia adalah optional, pilihan, kecuali bagi beberapa fakulti. Untuk semester 3, pelajar tidak dikenaki untuk melakukan pendaftaran awal khusus, dan tempoh pendaftaran khusus, gugur, tambah, tarik diri akan ditetapkan oleh PPA melalui berkeliling yang akan dikeluarkan pada waktunya nantilah. Dan pelajar hanya dibenarkan mendaftar maksimum 3 khusus sahaja bagi semester 3, semester pendek. Tidak boleh lebih daripada itu. Untuk semester 1 dan semester 2, pelajar dikenaki mendaftar minimum 12 kredit, maksimum 20 kredit. Jika pelajar ingin mendaftar kurang atau lebih daripada jumlah kredit tersebut, pelajar perlu mendapatkan kebenaran diberi kat fakulti lah. Jika pelajar berhasrat untuk menarik diri, akan mesti mendapatkan sokongan dekan fakulti ataupun pengarah pusat. Dan permohonan yang dibuat dalam tempoh 4 minggu pertama selepas sesi pembelajaran semester 3 layak untuk mendapatkan pulangan yuran. Untuk permohonan selepas tempoh tersebut, dia akan dikira sebagai tarik diri khusus dan grade DD akan diberikan kepada kursus-kursus yang telah didaftarkan pada semester 3 tersebut. Okey, sedikit peringatan penting. Akademik UKM akan mengeluarkan perkeliling secara berkala sebagai hebahan dan juga peringatan kepada pelajar berkenaan dengan tarikh dan tempoh-tempoh penting yang saya cakap tadi lah. Tambah gugur khusus, tarik diri, pengesahan khusus, itu kita akan keluarkan, selalunya kita akan keluarkan pada awal sebelum semester itu bermula. Dan untuk pendaftaran awal, macam saya cakap tadi, jika pelajar gagal membuat pendaftaran awal ataupun terlupa buat pendaftaran awal, denda RM50 akan dikenakan secara automatik kepada pelajar. Dan ini penting, selepas minggu khusus, iaitu bermula di minggu yang kelima, jika pelajar kita kesan tidak mendaftar sebarang kursus, maka akademik akan memulakan proses perberhentian pelajar. Kita mulakan dengan kita menghantar 2 kali notis. Pada minggu yang kelima, kita akan hantar kepada pelajar notis yang pertama, peringatan. Kita akan hantarkan notis yang kedua pada minggu seterusnya. Dan jika masih belum dapat sebarang maklum balas ataupun pelajar tidak mendaftar lagi, pada minggu yang seterusnya sebaik itu kita akan menghantar surat pemberhentian kepada pelajar, dan pelajar akan diberi status sebagai diberhentikan kerana tidak mendaftar. Dalam surat pemberhentian tersebut kita akan nyatakanlah, okey, pelajar kalau masih lagi berhasrat untuk meneruskan pengajian, maka pelajar perlu berbuat demikian dalam tempoh 2 semester yang seterusnya. Maksudnya kalau dalam tempoh 2 semester tu, pelajar boleh direct hantar permohonan kepada fakulti. Fakulti akan pertimbangkan dan fakulti luluskan. Fakulti akan majukan kepada akademik untuk akademik mengubah status mendaftarkan pelajar semula. Jika pelajar membuat permohonan itu selepas 2 semester tersebut, maka permohonan pelajar ini, rayuan pelajar ini perlu dibawa ke mesyuarat JKAS. Bayaran proses untuk rayuan semula ini adalah sebanyak RM100, dan jika diluluskan, contoh, pelajar akan dikenakan tambahan RM50 mengikut semester yang tertinggal. Okey, saya teruskan dengan tanggungjawab di peringkat fakulti. Macam saya nyatakan tadi, pelajar perlu membuat pendaftaran awal dan juga pelajar perlu mendaftar pada semester tersebut. Jadi bagi membolehkan pelajar membuat pendaftaran, penawaran perlu dibuat terlebih dahulu. Penawaran khusus ini akan dibuat di peringkat fakulti. Kita akan keluarkan perkeliling untuk memperingatkan fakulti, okey, fakulti siap sedia untuk membuat penawaran khusus bagi semester yang akan datang. Fakulti perlu membuat penawaran khusus mengikut tahap pengajian dan juga tahun pengajian. Sebagai contohlah, kalau kata fakulti A, kursus ini hanya ditawarkan kepada pelajar di fakulti ini sahaja, ataupun kursus ini hanya ditawarkan kepada pelajar tahun 2 sahaja, ataupun kursus ini boleh ditawarkan kepada pelajar prasiswasa dan juga pelajar pasca siswasa. Itu bergantung kepada keperluan dan juga syarat-syarat oleh fakulti lah. Itu memang fakulti akan tetapkan. Yang kedua berkenaan dengan prosedur untuk pemindahan kredit. Untuk makluman semua, di UKM kita ada 3 jenis pindah kredit, iaitu pindah kredit menegak, pindah kredit mendatar dan juga pindah kredit secara apelsi. Pindah kredit menegak ini hanya berlaku kepada pelajar sewaktu pelajar itu berada pada semester 1 tahun 1 sahaja. Jika pelajar terlepas tempoh itu, pelajar tidak boleh lagi memindah kredit. Pelajar boleh pindah kredit daripada program yang sebelumnya. Contoh, kalau pelajar itu dia ada diploma di institusi pengajian yang sebelumnya, maka pelajar layak untuk memohon, bukan terus dapat, layak untuk memohon untuk memindah kredit. Pelajar akan tampilkan proforma dan segala dokumen-dokumen yang diperlukan, dan fakulti sebagai subject matter expert akan
akan memeriksa sama ada ini is it compatible, adakah ini bersesuaian dengan HPK khusus yang hendak dipindah kredit tersebut. Dan jika diluluskan, fakulti akan memberi surat kelulusan kepada pelajar dan akan maklum kepada akademik untuk kami pindah grade pelajar sebagai DK. Dan untuk pindah kredit menegak ini, pelajar tak akan carry grade yang dahulu. Contoh macam dulu dia dapat grade A, dia takkan pindah grade A tu. Cuma kredit itu telah dikecualikan oleh pelajar. Untuk pindah kredit mendata, antara contoh kesnya adalah pelajar bertukar fakulti ataupun bertukar program daripada pengajian yang lama ke pengajian yang baru. Maka segala kursus yang diambil pada program pengajian lama pelajar tersebut akan digugurkan, kecuali kursus-kursus yang bukan milik fakulti, kursus citra. Pelajar boleh layak untuk mohon untuk memindahkan secara mendata. Untuk yang ketiga, kategori yang tadi adalah pindah kredit secara apel C. Apel C ini dia ada satu benda yang agak baru di UKM. Kita dapat pada tahun 2020, pelajar akan memindahkan pengalaman berorganisasi, pengalaman kerja sebagai kredit untuk mengecualikan kursus yang dia nak ambil. Itu adalah apel. Apel punya speciality adalah pengalaman kerja. Dan maklumat yang penting berkenaan dengan pindah kredit ini, untuk pemindahan kredit menegak hanya khusus di peringkat diploma sahaja ataupun taraf MQF dia taraf 4 yang dibenarkan. Pelajar tidak boleh pindah kredit daripada kursus daripada asasi, tidak dibenarkan pindah kredit daripada matrikulasi ataupun STPM. Hanya peringkat tier 4 diploma ke atas sahaja. Itu sahaja yang dibenarkan. Okey, seterusnya kalau berdasarkan peraturan sarjana muda UKM bidaan 2020, pelajar dibenarkan untuk memohon menambah masa pengajian. Pelajar juga dibenarkan untuk memohon menangguh pengajian. Ini bergantung kepada keperluan peribadi pelajar ataupun jika pelajar tak sihatlah atau pelajar sakit, permohonan ini akan dibuat terus kepada pengurusan fakulti, dan jika diluluskan, fakulti akan hantar surat pemakluman tu kepada akademik untuk kita punya rekod dan catatan lah, untuk kita kemaskini rekod SPDP pelajar. Jika pelajar tidak lagi berhasrat untuk meneruskan pengajian di UKM, pelajar boleh mohon menarik diri daripada pengajian. Pelajar akan hantar pemakluman tersebut, surat rasmi ataupun email rasmi kepada fakulti, dan jika fakulti mengesahkan, fakulti akan majukan kepada akademik dan kita akan keluarkan surat pemberhentian lah. Untuk penjadualan kuliah di akademik, kami menguruskan tempat waktu kuliah tersebut bagi dewan kuliah yang diguna pakai bersama. Contohnya di kompleks DITAM, Tun Abdullah Mat Saleh. Itu kita akan uruskan. Tapi bagi dewan kuliah ataupun bilik tutorial di dalam fakulti, di bawah jagaan fakulti, maka fakulti akan menguruskan sendiri jadual kuliah bagi kursus-kursus tersebut. Itu bagi penjadualan kuliah. Sebenarnya ada banyak lagi perkara-perkara dan komponen-komponen penting dalam pendaftaran pelajar. Tapi saya rasa cukup setakat ini. Jika ada sebarang soalan yang ingin ditanyakan, boleh hubungi kami di akademik, boleh hubungi saya direct bagi sebarang urusan berkaitan dengan prasiswaza, dan juga boleh lawati kita punya laman sesawang kita www.ukm.my/academic. Okey, semoga maju jaya. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.